Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Menjalani kehidupan yang penuh bahagia bersama pasangan dan keluarga serta memiliki kerjaya yang cemerlang menjadi kesempurnaan yang sering kita idamkan. Namun dalam keterujaan mencari keseimbangan antara keduanya, kita sering terdorong untuk membandingkan kemampuan diri serta apa yang kita ada sekarang dengan orang lain yang tampak bagai ada segala-galanya sehingga ada kalanya yang membuatkan kita lupa untuk bersyukur. Apa kata kita sama-sama ambil sedikit masa untuk bermuhasabah dan berpesan pada hati agar sentiasa melafazkan rasa syukur dengan setiap nikmat yang diberikan. Hargailah kelebihan yang ada pada diri, ciptalah kejayaan dan kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Biar hidup sederhana agar hati dan minda tenang bahagia. Menarik di Nona minggu ini. Anak Makcik Bokori kan dia beritahu kata dia nak derma buah pinggang kan. Lagi terkejutlah. Bolehkah anak aku hidup dengan 10 buah pinggang? Kita create jadikan garden ni jungle dan juga kita tanam pokok-pokok buah-buahan. Pelanggan-pelanggan datang dalam suasana yang nyaman dan menyegarkan. Bila saya design tu bukan pakai sekali je. Saya nak something vibrant. Pattern ni macam ikat. So saya nak menaikkan culture Malaysia jugalah. Sudah menjadi kebiasaan, selain menyajikan menu yang enak, rata-rata restoran di bandar memilih untuk mengetengahkan pelbagai konsep idea dan kreativiti berbeza bagi menarik minat pelanggan. Semakin popular di laman sosial, restoran ini tampil dengan konsep bertemakan reptilia. Ya, anda boleh menjamu selera sambil ditemani haiwan-haiwan reptilia seperti ular, kalajengking, tarantula dan banyak lagi. Kalau berani, jom ikut Nona, kita relax sekejap di Cafe Fangs KL. Rasai sendiri pengalaman melihat serta menyentuh hidupan liar eksotik ini secara dekat. Baru beroperasi sejak setahun lalu, Cafe Fangs antara lokasi unik untuk bersantai terutama bagi peminat reptilia. Bertempat di Bandar Sunway Selangor, kafe ini menawarkan pengalaman berbeza kepada mereka yang berkunjung. Untuk couples atau pemuda yang nak lepak lah, nak pergi anywhere yang special sikit. And you pun tak payah bayar any extra untuk pegang the animals. Yeah, so I guess my objective for this cafe is just a special place, a very unique place that you can come and lepak lah. Menjadi kafe pertama di Malaysia dengan konsep reptilia, tema kafe sebegini ada peminatnya yang tersendiri. Bagi pemiliknya, Yak Ming Yang, 23 tahun, tema ini diperkenalkan bagi memberi kesedaran kepada orang ramai agar lebih mengenali dan menyayangi pelbagai spesies reptilia. Ular yang saya pegang ini adalah sejenis mixed snake seberat 300 gram. Geli sangat, sabar ya. Comel kan? Dan ada banyak lagi jenis reptilia yang anda boleh lihat secara dekat dan sentuh. Ada ular, tarantula dan banyak lagi. Namun dalam keterujaan mencuba, suka untuk saya ingatkan anda untuk sentiasa berhati-hati dan jangan lupa dapatkan nasihat dari petugas kedai, okey? Pelbagai jenis pastri dan manisan ais kisar istimewa ditawarkan di sini. Antaranya ialah ais kisar bersama berbola ubi dan ais soya serta croissant. Our main dish was the category chef ice bingsu, which is pasta and chef ice. So our pasta ada banyak flavor yang highly recommended lah. Yes. What's unique about our cafe, of course, obviously is my reptiles, but I also feel like ini satu tempat, I'll say again, educational. So the mainly most people, dia orang tengok ular takut nak bunuh. Hopefully lah, for my hope, people come here, maybe dia punya anak bawa dia datang, dia boleh faham yang snakes ni actually dia bukan jahat, they are not evil animals. Yes, because even our wild snakes, they are very important in the ecosystem. So kalau if you bunuh banyak snakes, the ecosystem will be memang messed up.
And as someone who loves all these animals, itulah salah satu goal saya untuk kafe ni. Bermula dengan minat membela haiwan-haiwan ini sejak kecil, Yap Ming Yang kemudian terpanggil untuk berkongsi pengetahuannya bersama pengunjung antara haiwan peliharaannya seperti kalajengking, katak, tarantula dan variasi spesies ular. Untuk start from dulu, saya dari kecil dulu, saya dah bela haiwan. I bela snakes, tarantula, semua ni. And then, over the time I realise, saya punya relative, saudara, saya punya kawan, this is something that you don't see every day. So, dia memang istimewa sangat. And then, because I bela diorang, I know how to take care of them. They are very easy to take care and they are very gentle animals. So, I had the idea sebab ini yang the first one in KL. I nak bagi the public, the general public boleh dapatlah experience and see in real life lah macam mana haiwan-haiwan yang macam ni. Saya suka datang kafe ini sebab saya suka tengok reptiles. Dekat sini saya boleh tengok macam-macam jenis reptiles. So instead of pergi zoo, saya dapat tengok reptiles dan saya dapat menikmati aiskrim kegemaran saya. My favourite one is the one yang ada mango dengan strawberry. Dia macam manis dengan dia sedap sangat. Dibuka dari jam 12.30 hari sehingga 12.30 malam, kafe ini turut menyediakan ruang untuk majlis keraian bagi pasangan maupun perkumpulan. Lumrah hidup berumah tangga, pasti akan ada ujian yang datang menduga. Sama ada cepat atau lambat, besar atau kecil ujiannya, ia boleh diselesaikan dengan baik jika suami isteri sentiasa bersatu hati dan saling melengkapi. Bagi Muhammad Al-Bukhari Elia, dia diuji selepas seminggu bernikah. Isterinya dikejarkan ke hospital akibat komplikasi teruk pada buah pinggang. Tidak sanggup melihat penderitaan isteri tercinta, Bukhari nekat untuk mendermakan buah pinggang kirinya kepada Nurul Hasanah Salim melalui prosedur transplant. Kami bawakan kisah pengorbanan suami yang tular di media sosial dan mendapat julukan suami kiriman Tuhan dari warganet ini dalam segmen Inspirasi. Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ketika baru sahaja mendirikan rumah tangga, Muhammad Bukhari atau lebih mesra disapa Bukhari menerima perkabaran duka apabila isterinya Siti Hasanah disahkan menghidap penyakit buah pinggang kronik. Sedih dan simpati dengan ujian yang dilalui Hasanah, Bukhari nekat untuk mendermakan buah pinggang kirinya buat isteri tercinta melalui prosedur transplant. Setelah 7 hari perkahwinan, setelah sampai di rumah di sini tempat kami menetap, dia mengalami simptom-simptom yang komplikasi buah pinggang lah, seperti demam, tak larat, suhu badan yang panas. Jadi saya bawa ke kecemasan. Setelah tu doktor periksa, didapati dia ada masalah komplikasi buah pinggang. Sedihlah sebab baru berkahwin, baru 7 hari berkahwin kan. Jadi sedih, risau, macam-macam lah fikiran yang bercampur bau. Bagai tidak percaya dengan keputusan nekat suaminya, namun Hasanah amat bersyukur masih diberi peluang kedua. Perasaan ketika tu macam-macam rasa sedih. Lepas tu rasa macam terfikir baru kahwin tapi dah sakit kan. Rasa bersalah sangat dekat suami. Lepas tu, lagi satu fikir family suami. Macam-macam lah, tak sedang sangat. Saya dah kena dialisis, hidup macam orang tak normal dah kan. Macam-macam lah saya fikir, saya sangat down lah masa tu. Tapi suami bagi semangat. Dia sentiasa ada kat saya. Selama sebulan lebih saya kat hospital. Bertukar-tukar hospital. Hospital Taiping, hospital Ipoh.
hospital Taiping hampir setengah bulan. Kat Ipoh sebulan lebih. Hampir sebulan. Dia jaga saya. Sampailah saya sembuh. Sampai saya boleh bangun sendirian. Lepas tu, selepas tu saya dialisis hampir 3 tahun. Selepas tu, baru saya dapatlah buah pinggang baru daripada dia. 2 tahun menanti, akhirnya kedua mereka dibenarkan menjalani pembedahan apabila Bukhari disahkan layak untuk menjadi penderma setelah berjaya melepasi saringan yang ditetapkan. Pada permulaan tu terfikir juga sebab kita tonggak keluarga, kita yang cari rezeki untuk memastikan keluarga kita dapat berjalan lancar lah kan. Tapi bila fikir-fikir balik, salah satunya cara untuk memastikan dia sihat seperti sedia kala, membuatkan dia bahagia, dan itu adalah salah satu jalan untuk bersedekah. Jadi saya teruskanlah niat saya tu. Permulaan tu risau juga, takut kata operasi tu tak jadi ke sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan nasihat pada keluarga, doktor pun nasihatkan bersangka baik, dan alhamdulillah tak ada apa-apa kesan sampingan lah. Walaupun sukar untuk menerima keputusan anaknya, Ibu Bukhari tetap akurat dan redha dengan segala yang tertulis demi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka sekeluarga. Terkejut, sedih. Saya kan dia perempuan. Kita kan seorang ibu, kita tahu kan macam mana perasaan dia kan. Dia berdoa je lah. Lepas tu anak makcik Bukhari kan dia bagi tahu kata dia nak derma buah pinggang kan. Dia terkejut lah. Bolehkah anak aku hidup dengan sebelah buah pinggang? Saat salah kata buat pembedahan. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan seorang ibu. Tapi makcik nak hidup bahagia. Makcik dah tak sanggup dah tengok anak makcik hidup derita. Ke sana ke sini bawa isteri dia. Malam tak kira waktu bawa anak pergi, bawa isteri dia pergi hospital kan. Tapi alhamdulillah bila dah sekarang mereka pun dah masuk pulih kan. Makcik bersyukur sangat. Sering berulang-alik ke hospital serta perlu menjaga isterinya membuatkan Bukhari sukar untuk melakukan pekerjaan tetap. Kini dia lebih selesa berniaga di pasar awam berdekatan rumahnya demi menyara keluarga. Sebulan ketika dia ditahan di ward, sebulan di hospital Ipoh. Lepas tu saya ambil keputusan untuk berhenti kerja sebab pada ketika tu kena hantar dia ulang alik ke hospital. Waktu tu bila dah berhenti kerja, kita dah baru lepas kahwin, saving zero. Memang tak ada saving. Lepas tu dengan waktu cuti pun cuti tanpa gaji, tiba-tiba berhenti mengejut tanpa ada sebarang saving. Jadi pada ketika tu sangat-sangat diujilah dengan kewangan. Tapi bila fikir balik, kita berkahwin dengan dia pun sebab bukan kata kita berkahwin dengan dia kita nak bahagia aja kan. Segala susah senang kita kena lalui, itu adalah tanggungjawab kita sebagai suami. Jadi saya berfikir selama 2 minggu apa yang patut dilakukan. Dan alhamdulillah Allah kurniakan untuk berniaga. Dan setelah tu saya berniaga seperti sekarang ni lah. Nona berkesempatan menemu bual seorang pakar perunding nefrologi, Dr. Rashidi Saidin, bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan rawatan dan pencegahan penyakit buah pinggang secara umum. Punca sakit buah pinggang, punca utama adalah kencing manis. Kedua, darah tinggi. So, kedua-dua ni adalah punca utama buah pinggang rosak di Malaysia. Punca-punca lain termasuklah penyakit batu karang, penyakit keradangan buah pinggang, mungkin kesan-kesan daripada ubat-ubat tahan sakit. Kadang-kadang kita tahu buah pinggang terus mengecut. Peringkat kelima adalah peringkat yang terakhir apabila peratusan buah pinggang kurang daripada 15%. Seeloknya dapat gantian buah pinggang atau transplant. Kedua, rawatan dialisis, sama ada dialisis darah dipanggil hemodialisis ataupun
dialisis gunakan kaedah air atau peritoneal dialisis. Rawatan terbaik untuk pesakit buah pinggang yang rosak ataupun end-stage renal disease adalah kidney transplant. Sebab bila buah pinggang rosak, so buah pinggang lah yang akan mengambil alih tugas buah pinggang yang rosak. Tapi buah pinggang ni kita perlu penderma. So penderma dia ada dua jenis penderma. Penderma yang hidup dan penderma yang telah meninggal dunia. Yang boleh kita kawal ataupun kita boleh plan penderma yang hidup. Doktor akan nasihatkan supaya buat pembedahan bahan buah pinggang. Apa kebaikan dia? Dia tak perlu buat rawatan hemodialisis. Tidak terikat dengan rawatan hemodialisis 4 jam di pusat dialisis. Tidak terikat dengan rawatan peritoneal dialisis. Dan dari segi kesihatan pun lebih baik. Kita perlukan penderma yang ada kaitan kekeluargaan. Dia tak boleh jual beli. Tidak boleh ada commercial faktor di sini. So jadi oleh ahli keluarga seperti adik-beradik, mak ayah dan anak atau suami isteri. Setiap penderma memerlukan pembedahan. So risiko dia berkaitan dengan pembedahan, iaitu pendarahan, jangkitan kuman. Ambil langkah-langkah untuk mengurangkan risiko itulah. Tapi dari segi yang lain tidak adalah. So, contoh buah pinggang dia rosak, kita akan pastikan sebelum dia nak menderma tu dia ni sihat untuk menderma. Jadi kalau kita buah pinggang dia dah rosak, kita tak akan benarkan dia menderma lah. So siapa yang menderma akan dipantau selama 6 bulan sekali seumur hidup. Jadi kita kena kawal kencing manis dan darah tinggi dengan cara mengawal pemakanan dan mengambil ubat-ubatan untuk mengawal kencing manis dan darah tinggi. Tetapi ada juga penyakit khas pada buah pinggang. Dipanggil keradangan buah pinggang ataupun dalam bahasa perubatan dipanggil glomerulonephritis. Dia orang datang dalam keadaan muka bengkak, kaki bengkak, kencing berbuih. Penyakit ini berlaku akibat daripada sebenarnya auto-antibody, autoimmune disease. Jadi dia kena amalkan gaya hidup sihat daripada awal lagi supaya dia tidak dapat kencing manis. So makanan yang seimbang ataupun kita buat pemeriksaan saringan atau screening. Satu harapan yang tinggilah supaya dengan kehidupan yang baru ni, dengan kesihatan yang Allah anugerahkan kembali kepada dia, dia dapat gunakan sebaik mungkin untuk mencapai cita-cita yang dia nak capai, untuk jadi hafizah Quran. Jadi manfaatkanlah kehidupan yang baru, kesihatan yang Allah bagi dengan sebaik mungkin ke jalan yang Allah redha. Dan doa-doa saya semoga Allah kekalkan kesihatan yang Allah anugerahkan kembali ni kepadanya sampai di akhir hayat dia lah. Allah kekalkan kesihatan tu, buah pinggang tu kekal sehingga akhir hayat dia. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Dari segi perhubungan ni, saya harap semoga perhubungan kami berkekalan hingga ke syurga. Dan saya harap selepas transplant dalam 2-3 tahun insya-Allah kami berharap untuk dapatkan zuriat. Rela mempertaruhkan nyawa demi insan tersayang adalah satu sifat yang sangat murni. Bukhari bersyukur segala rintihan dan doanya telah didengari Allah apabila melihat isteri tercinta kembali tersenyum dan sihat. Semoga pasangan ini terus dikurniakan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Kisah pengorbanan suami hebat ini moga menjadi inspirasi kepada setiap yang bergelar suami isteri. Minggu ini Nona bersiar
siaran dari sebuah restoran yang terletak di Kuala Lumpur iaitu The Rumah Publica. Restoran yang baru saja dibuka pada pertengahan Jun lalu ini menampilkan pesona rekaan hiasan dalaman yang berkonsepkan warisan Melayu tradisional. Ia sesuai dengan sajian masakan Melayu asli dalam menunya. Jika anda mencari asam pedas ekor lembu, sate dan serawa durian serta variasi pilihan minuman yang menyegarkan, inilah lokasi makan anda seterusnya. Bagi anda yang ingin menjamu selera bersama teman maupun keluarga atau ingin mengadakan sebarang majlis seperti sambutan hari lahir dan aktiviti berkumpulan, ruangan khas yang selesa turut disediakan di sini. Sebut sahaja tentang bunga, pasti ramai yang mengaitkannya dengan kaum Hawa. Mana tidaknya haruman bunga yang wangi dan sifatnya yang cantik bagaikan simbolik figura seorang wanita. Namun aktiviti mengubah bunga sebagai hiasan tidak hanya menjadi kepakaran wanita tetapi turut diminati oleh segelintir kaum lelaki. Pemilik akaun laman sosial Haziq Designs tidak lokek berkongsi ilmu dan kreativitinya dalam menghasilkan gubahan bunga yang unik dan menarik. Minggu ini, Muhammad Haziq Muhammad Zaini bakal berkongsi idea gubahan bunga menggunakan bunga pokok kuping gajah merah atau anthurium dan cara mengekalkan kesegarannya khas buat penonton setia Nona. Menjadi ikutan pengguna media sosial terutamanya golongan wanita, Haziq Designs sering berkongsi cara menggubah bunga dengan teknik yang unik dan menarik. Bermula dengan minat sejak di bangku sekolah, Haziq 25 tahun kini menjadikan bakatnya sebagai antara sumber pendapatan. Saya seorang yang minimalis, so saya ada gaya saya yang tersendiri. So mungkin berbezalah dengan gubahan-gubahan yang lain kan. Selain itu, sculpture, architecture, especially the works of Zaha Hadid. And yang paling penting sekali adalah sustainability, save the planet and human race. Jadi, kita takkan pakai bahan-bahan seperti fluorofoam dan plastic wrapper sebab dua-dua tu non-biodegradable. Lepas tu, kita akan tekankan local flowers. Memandangkan saya dah sentuh pasal minat saya terhadap gubahan-gubahan bunga, so hari ini saya nak kongsikan dua arrangement. Satu arrangement untuk hiasan meja, satu lagi untuk bouquet. So, dia mudah je nak buat. Yang penting, kos dia rendah, eco-friendly, minimalist style tapi tetap menarik. Untuk membuat gubahan ini, sediakan lemon, cecair peluntur, pasu, air, gula, bunga chrysanthemum dan bunga asas gubahan ini iaitu bunga anthurium. Gubahan pertama kita akan buat untuk hiasan meja. Kita akan pakai dua je jenis bunga, iaitu bunga asas kita, bunga anthurium dan chrysanthemum. Lepas tu, vase kita akan pakai bekas ni je, bekas candle. So kita recycle je, lebih cost efektif. Lepas tu kita bancuh air dia. Lepas tu kita pakai gula. Gula ni adalah sebagai flower food. Masukkan bleach. Bleach ni untuk make sure air dalam vase ni clean. Lepas tu kita akan pakai lemon. Sebab lemon ni dia boleh adjust pH air untuk memudahkan bunga untuk serap air. Lepas tu kita kacaukan dia. Biasanya saya akan gunakan hardware mesh ataupun chicken wire ataupun pin frog untuk hold the flowers. Tapi untuk gubahan ni kita akan buat grid dengan menggunakan batang bunga sahaja. Mula-mula sekali kita kena potong serum batang dia supaya dapat membantu bunga untuk menyerap air dengan lebih banyak. Lepas tu kita akan susun dekat dalam vase grid dia 4 penjuru dengan menggunakan 4 chrysanthemum. Untuk buat dimensions kita akan bagi tinggi dia berbeza-beza. Lepas tu kita akan masukkan lagi 4 chrysanthemum pada sudut diagonal. So kita akan masukkan bunga anthurium.
Ulang langkah menyusun bunga anthurium dan chrysanthemum mengikut rasa masing-masing. Batang bunga boleh dipotong mengikut saiz yang berbeza agar susunan gubahan menjadi lebih menarik. Okey, dah siap. So bolehlah cuba arrangement ni untuk hiasan meja. So total cost untuk arrangement ni harga dia RM41 sahaja. Bagi gubahan seterusnya, anda perlukan tali, kertas pembalut, bunga anthurium dan bunga orkid. Untuk arrangement kedua, kita still akan pakai dua je jenis bunga, orkid dan anthurium. Susun dua orchids. Lepas tu, masukkan 3 kuntum anthurium. Okey, nampak flat kan? Okey, untuk rimbunkan dia, kita silangkan dia. Untuk buat dimensions, okey macam ni sekarang. Untuk buat dimensions, kita bagi tinggi dia berbeza-beza. So kita adjust dia punya tinggi. Lepas tu, ambil tali, kita ikat. Kita buat ikatan biasa je. Just untuk make sure batang bunga ni tak bergerak-gerak. Balut gubahan yang telah siap diikat dengan kemas mengikut kreativiti anda. Elak gunakan pembalut plastik kerana ia antara bahan yang tidak mesra alam. Okey, kita dah siap wrap. Sekarang kita akan potong batang berlebihan. Okey, dah siap dah kita punya bukeh. Tanpa air dia boleh tahan dalam 4 hingga ke 5 jam. So, pesan dekat penerima bukeh ni, bila dia dah dapat bukeh ni, masukkan dalam vase, letak air. So, total cost untuk arrangement bukeh ni RM28 sahaja. Mungkin ada kat luar sana yang dia tak berapa berani atau takut untuk mencuba. So, advice saya untuk kita mula buat gubahan bunga, jangan takut, beranikan diri. Sebab saya dulu pun orang kata tak tahu apa-apa juga, tapi disebabkan keberanian saya mencuba, saya dapat buat arrangement dengan gaya saya tersendiri. Menggunakan rona merah sebagai warna asas dalam gubahan menjadikan hiasan bunga tampak lebih menawan. Bukan sahaja sesuai dijadikan hadiah, malah gubahan bunga ini mampu menyelahkan suasana dan dekorasi di ruang kediaman. Benarlah kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Bagi Azhar Najwa Abdul Aziz, peristiwa pahit diberhentikan kerja ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang lalu tidak mematahkan semangatnya untuk terus berusaha mencari rezeki dan mengasah kemampuan diri. Mencuba nasib dalam industri rekaan tempatan, Azhar mempertaruhkan pilihan pakaian casual monogatari menggunakan jenamanya sendiri iaitu Kisah. Sering menampilkan rekaan dengan potongan ringkas menggunakan rona tanah. Sesekali label ini menawarkan rekaan berwarna cerah dan ceria mengikut musim dan tema tertentu. Memilih untuk keluar daripada bidang perbankan dan mencuburkan dirinya dalam industri fashion bagi menembusi kemampuan diri. Siapa sangka fashion adalah babak Azhar yang seterusnya. Kisah ni bermula saya start masa pandemik. Company closed down right before pandemic. Lepas tu saya macam soul searching sikit lah, tengok apa yang sebenarnya saya passionate in. Saya kaji diri sendiri, apa yang saya suka. Do I want to continue with banking and investment? And after studying myself, I think I suka fashion, I suka shopping, I suka the creative line, and I started Kisah. So that is part of my kisah lah. Azhar sering mengaitkan setiap rekaannya dengan pelbagai kisah di sebaliknya. Gabungan idea yang sempurna menampilkan sisi istimewa wanita yang menggayakannya.
I love stories, and I think what you wear tells your story. So what you see people wear also tells who they are and their personalities. Konsep Kisah sebenarnya lebihkan pada minimalis. Saya percaya dengan pakaian minimalis boleh pakai lagi lama and lagi sesuai untuk semua occasion. Kami tak ikut trend, jadi you can wear untuk kerja, untuk santai, untuk family holiday, semua jenis bentuk badan boleh pakai, and untuk special occasion pun boleh. Kebaya pendek indah menampilkan rona ceria teknik ikat pada baju. Selain gaya tradisional, suai padan seluar juga tampil lebih ranggi. Alah membeli, menang memakai. Rekaan longgar rona terang mencipta kelainan ketika berfashion, malah sesuai ke majlis rasmi mahupun santai. Saya make sure bila saya design tu bukan pakai sekali je. Jadi saya punya baju-baju raya, saya punya proses nak design tu saya akan fikir lepas raya boleh pakai ke tak. So saya punya design banyak yang boleh pakai casual, banyak cara untuk pakai so that tak pakai satu occasion je. So lebih jimat lah. Design macam ni saya nak something vibrant, saya nak something yang happy, and pattern ni macam ikat. So saya nak menaikkan culture Malaysia jugalah. Sarawak punya ikat dan something Nusantara. Tapi saya buat modern twist, colours yang lebih vibrant dan lebih moden. Inspirasi Monogatari berasaskan minimalis budaya Jepun. Rekaan ini sesuai untuk mereka yang mementingkan fungsi dan praktikal tanpa mengabaikan keindahan gaya. Monogatari dalam Jepun maknanya story, kisah juga. Jadi itu yang minimalis. Beige, hitam, putih dan very subtle, very natural. Cutting dia kalau yang casual banyak yang macam loose fit dan oversize. So pada saya kalau oversize ni kind of trending juga, tapi you can wear bila-bila bersesuaian dengan semua bentuk badan. So senang untuk mak-mak pakai, untuk orang-orang muda pakai. Jadi saya punya design saya cuba buat yang boleh fit untuk semua orang. Perlu pantas dan ringkas untuk bepergian, gaun kaizen rona tanah ini sesuai buat wanita yang sentiasa sibuk mengendali kehidupan harian. Kami mempraktiskan sustainability, jadi material yang saya pilih adalah semua yang natural materials. So kami invest dalam material yang elok seperti cotton, linen, tencel. We try to avoid polyester or synthetic materials. Baru sahaja bermula, mereka sudah menerima sambutan yang menggalakkan dan sekaligus memberi semangat untuk menghasilkan koleksi pakaian yang lebih menarik. Next one, kami ada new collection. New collection storyteller juga, more minimalist punya style juga. Jadi colours pun lebih muted, lebih neutral dan lebih feminis. Semoga kemunculan kisah dapat memeriahkan lagi pilihan gaya buat wanita untuk berfashion. Tanaman hijau dan pokok hiasan bukan sahaja sesuai untuk digunakan sebagai pelengkap lanskip kediaman, malah turut menjadi pilihan hiasan bagi pemilik restoran atau kafe yang gemarkan suasana alam semula jadi. Memilih konsep dusun di dalam taman perumahan, Tajuddin Awang menghias premisnya dengan pelbagai jenis tanaman seperti pokok rambutan, durian, ciku, laici dan manggis. Selain menjadi halwa mata dan menikmati hasilnya, tanaman hijau ini juga mampu mewujudkan suasana tenang dan damai bagi pelanggan yang berkunjung ke sini. Ikuti tips penjagaan landscape menerusi dekor laman bersama pemilik dusun Pak Din. Lebih 34 tahun menceburkan diri dalam industri perkebunan dan berpengetahuan luas dalam bidang penanaman, Tajuddin Awang yang berasal dari Port Dickson Negeri Sembilan ini berjaya membuka sebuah kafe yang bertemakan alam semula jadi. Sudah menjadi perhatian ramai kerana keunikan konsepnya. Kafe Dusun Pak Din juga semakin tular di pelbagai platform media sosial. Idea ini bermula semasa PKP apabila kita tak ada
Masa tu kita tak boleh pergi mana-mana. Saya tengok tempat ni pun nampak tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Tu kita bersih dan kita mula tanam pokok-pokok yang kita rasa boleh menceriakan. Dan oleh kerana suasana hutan tu belum ada lagi, so kita create jadikan garden ni jungle. Dan juga kita tanam pokok-pokok buah-buahan yang mana kita namakan dusun. Kita ada pokok doyan, ada manggis, ada rambutan, ada pulasan, ada leci, kita ada kundang, ada ciku. Kita juga ada pokok jenis-jenis herba. Ada permintaan pokok serai, pokok kunyit, pegagar juga di sini. Dan kita ada juga pokok putat dan pokok janggus atau pokok gajus yang mana susah nak dapatlah. Pemilihan jenis pokok serta konsep yang diketengahkan di kafe ini adalah hasil kreativiti dan idea Pak Din sendiri. Dekorasi pelbagai jenis tanaman hijau yang segar menjadi antara tarikan utama pengunjung. Apabila kita buat decoration, kita banyak dibantu oleh pokok-pokok yang originality, yang memang sudah ada ditanam di situ tanpa kita menyusun dengan pasu-pasu bunga yang lain. Untuk nak memenuhi lagi dekorasi dan untuk menceriakan keadaan, kita ada juga memelihara arnab, ada seekor musang dan juga burung-burung, di mana budak-budak boleh bermain dengan binatang-binatang itu. Pada masa yang sama, ibu bapa bolehlah menjamu selera tanpa mengawasi kanak-kanak itu. Yang istimewa di dusun Pak Din ni ialah western food, iaitu kita ada chicken chop, kita ada pizza dan juga kita ada spaghetti. Selain daripada itu, kita juga ada bakar-bakar. Kita ada kambing bakar, kita ada ayam bakar, kita ada sosis, fries dan sebagainya lah. Inspirasi ini, idea dia daripada Pak Din dan juga anak-anak berserta dengan rakan-rakan kongsi lah, kawan anak-anak, yang mana mereka memberi pandangan bahawa kita perlu mewujudkan satu tempat yang mana agak kelainan bagi pelanggan-pelanggan datang dalam suasana yang nyaman dan menyegarkan. Dalam dusun ni, kalau bagi tetamu yang baru datang, dia akan merasa kelainannya di segi pelanggan merasai betul-betul di dalam hutan. Maknanya dia duduk di atas tungkul kayu dan merasai suasana dan makanan dalam keadaan yang berbeza. Dan bagi yang berpasangan pula, satu tempat yang agak kata privasi. Kita juga ada terima tempahan seandainya ada orang nak buat special event, birthday party ataupun seminar, meeting dan sebagainya di sini. Dan kita boleh buat decoration mengikut permintaan pelanggan yang mana datang ke sini. Saya pilih tempat ini untuk relax sebab tenang. Dia tak banyak sangat dengan bunyi kereta, dengan bunyi burung-burung ada kat tepi tu. Lepas tu makanan dia sedap. Saya makan ayam bakar dia sedap. Spaghetti dengan pizza dia sedap. Memang semua sedap dan harga pun tak mahal sangat. Berbaloi lah. Saya datang sini sebab setahu saya tempat ni saya tak jumpa lagi kat kawasan Port Dickson ni lah. Tu yang dia viral kat TikTok. Jadi suasana dusun, macam hutan-hutan sikit. Sebab tu yang saya datang lah. Tu sebab yang kita tahu. Ni baru first time saya datang sini. Saya datang sini sebab saya tengok TikTok dan TikTok banyak mengatakan tempat ni macam menarik dan tempat dia more tu kalau orang macam suka nature. Macam saya lebih suka nature and makanan-makanan dia pun sedap. Dan harga dia memang tak terlalu mahal dan murah. Dan pizza dia pun memang recommended. Beroperasi dari jam 6 petang sehingga 11 malam, kafe ini sesuai dijadikan sebagai lokasi untuk anda bersantai bersama keluarga maupun teman-teman. Dan idea-idea ini adalah ditambah di masa ke semasa lah. Apabila kita nampak sesuatu yang agak tak berapa nak elok dan kita betul kita tambah baikkan lagi. Kita bakar kulit telur ataupun sarang telur tu untuk mengelakkan daripada nyamuk. Dan kita tak pakai spray yang jenis spray racun. Cuma kita pakai biasa saja. Ataupun kita bakar sabut atau bakar sampah di bahagian atas supaya asap tu meliputi seluruh taman ni. Apabila Pak Din sapu sampah, daun-daun kering itu dibakar dan digaul bersama dengan tanah dan dijadikan baja. Kebanyakannya memang kita pakai baja yang bukan baja kimia, tapi baja yang diperbuat daripada hasil sendiri. Bagi yang suka berkebun, kafe ini juga memberi peluang untuk anda menimba ilmu mengenai dunia perkebunan dan mencari idea untuk bercucuk tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redha dengan kehilangan orang tersayang. Benar penonton sekalian,
orang yang kita kasih, orang yang sangat dekat dengan kita, sebagai contoh suami, isteri, ibu bapa kita kan, ataupun anak-anak kita, ataupun sesiapalah yang dekat dengan kita, bila mereka meninggal dunia, tentu sekalilah kita akan terasa, tentu sekalilah ia memberikan kesan kepada emosi kita. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah berdepan dengan situasi seperti ini. Baginda telah kehilangan dua orang yang Rasulullah sayang pada tahun yang sama. Sehingga kan puan-puan dan tuan, tahun itu digelar sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah meninggalkan Rasulullah? Siapa yang meninggal dunia? Tidak lain tidak bukan isteri Rasulullah yang tercinta, iaitulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang telah meninggal dunia selang, kata ulama sejarah, selang beberapa bulan sebelum itu Abu Talib, pakcik Nabi, bapa saudara Nabi, meninggal dunia. Baik, saudara penonton, Rasulullah begitu sayang kepada Khadijah kerana ketika mana Rasulullah menerima wahyu yang pertama, ya, di Gua Hira, surah Al-Alaq itu ayat yang pertama sehingga ayat nombor 5, Rasulullah balik ke rumah dalam keadaan ketakutan. Dan pada waktu itulah Khadijah yang menyelimutkan Rasulullah dan Khadijah yang memberikan kata-kata semangat kepada Rasulullah. Para penonton, dalam satu riwayat, ketika Nabi SAW bersalat, tiba-tiba Nabi dengar macam suara Khadijah memanggil nama Nabi Muhammad. Nabi dengar macam suara Khadijah. Rasulullah pun menyegerakan sembahyang. Selesai sembahyang, Nabi terus pergi ke depan. Tengok-tengok, rupanya yang panggil Nabi tadi bukan Khadijah. Sebab Khadijah telah meninggal dunia. Yang panggil nama Nabi tadi ialah adik kepada Sayyidatina Khadijah. Cinta sungguh, sayang sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Sehingga kan Nabi kata, aku telah direzekikan mendapat cinta Khadijah. Para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kisah yang kedua, Ummu Salamah telah berpisah dengan suami kerana suaminya meninggal dunia selepas peperangan. Sedih sungguh Ummu Salamah. Sehingga kan Rasulullah datang kepada Ummu Salamah, Nabi ajar satu doa kepada Ummu Salamah. Doanya berbunyi, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Allah, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Wahai Allah, Engkau berilah pahala kebajikan di atas musibah yang diberikan kepada aku ini. Dan ya Allah, Engkau gantikan sesuatu yang lebih baik kepada aku. Kerana itu tuan-tuan, apabila kita berdepan dengan ujian ini, nombor satu, pegang erat-erat, yakin bahawasanya setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia, pasti akan mati. Al-Quran menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu, kata Allah, pasti mati. Lambat atau cepat sahaja. Nombor dua, betul emosi kita sebagai manusia, bila kita kehilangan orang tersayang, kita akan menangis. Menangislah, tak salah pun. Tetapi jangan sampai meratap. Kerana apa? Kita mesti menerima takdir yang ditentukan oleh Allah. Nombor tiga, para penonton, tentunya kita sayang kepada orang yang kita sayang tersebut. Walaupun mereka telah kembali ke rahmatillah, kita boleh berkhidmat kepada mereka. Bagaimana? Nombor satu, kita bantu untuk selesaikan hutang piutang si mati. Masya Allah, ini satu kerja yang sangat baik. Nombor dua, kita juga boleh bersedekah. Sedekah dan niatkan pahalanya itu kepada almarhum ataupun almarhumah si mati. Allah Ta'ala akan menerima pahala itu bagi pihak almarhum tadi ini. InsyaAllah sampai pahalanya. Dan nombor tiga, tuan-tuan dirahmati Allah, kita laksanakan wasiat yang telah ditinggalkan oleh si mati almarhumah tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan apa yang kita lakukan ini, dan termasuk kita mendoakan kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Inilah sesuatu yang bernilai yang boleh kita berkhidmat kepada mereka walaupun mereka telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Baiklah, Nona sudah pun sampai ke penghujungnya.
Terima kasih sekali lagi kepada restoran The Rumah Publika Kuala Lumpur kerana sudi menerima kunjungan kami. Diharapkan agar setiap ilmu dan perkongsian yang kami sajikan hari ini menjadi inspirasi dan memberi manfaat yang baik buat kita semua. Seperti kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat air. Jika tidak mengalir, ia akan mati dan membusuk. Tetapi jika disalurkan dan dikongsikan untuk amalan bersama, maka itulah ilmu yang paling bermanfaat untuk semua. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Sehingga bertemu kembali minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan